Untuk minggu yang ke-10 ini, saya share di sini link untuk kehadiran anda, borang kehadiran minggu yang ke-10. Sila isi borang kehadiran ini di penghujung kelas kita nanti, tapi boleh nak klik link dulu untuk buka window dia. Okay, untuk hari ini kita akan bincang tentang penulisan rencana. Okay, salah satu penulisan bukan kreatif yang juga orang kata boleh menjana. Orang kata kalau awak nak menjana duit ke ataupun nak menjana nama ke kan di bidang penulisan bukan kreatif, rencana ialah salah satu platformnya. Sebab rencana juga dibaca oleh umum, diterbitkan di bacaan umum, contohnya di surat khabar dan juga di majalah-majalah. Rencana ni dia sama sifat dia dari segi penerbitan untuk peluang diterbitkan tu dia sama dengan puisi dan juga cerpen. Jadi banyak penerbit-penerbit di luar sana untuk di media masa, mereka melihat juga kepada potensi penulis-penulis dalam menulis rencana. Okey, saya share kejap. Saya telah pun kongsi nota ini di Google Classroom, jadi anda boleh download untuk anda buat rujukan sebelum daripada menjawab soalan-soalan satu lagi kuis yang bakal saya berikan. Saya tak pasti lagi bila, saya akan beritahu nanti. Dan juga soalan yang menyerupai ujian peperiksaan akhir anda yang akan keluarlah soalan-soalan ini. Okay, jadi secara ringkasnya apakah itu rencana? Sekiranya anda masih ingat ketika di sekolah menengah, sekolah rendah ada ke tak? Saya rasa sekolah rendah pun ada, bermula di sekolah rendah lah. Okey, anda diminta oleh cikgu untuk menulis karangan. Anda bermula dengan istilah karangan, eh. Cikgu guna di sekolah rendah istilahnya karangan. Jadi bila anda diajar tentang penulisan karangan, anda diajar secara asas apakah itu karangan. Paling-paling mudah cikgu suruh kata, cikgu akan kata, okey pelajar tulis tentang keluarga anda. Jadi ataupun tentang diri anda. Jadi karangan yang seringkas-ringkas yang kita ingat zaman sekolah dulu ialah tentang diri kita. Saya masih ingat karangan yang paling mudah saya rasa ialah karangan tentang aku sebatang pensel. Soalan tu selalu keluar dalam apa tu karangan peperiksaan akhir. Dan saya masih ingat lagi tulis cerita karangan pendek tu tentang aku sebatang pensel. Kisahnya macam mana pensel tu dia menceritakan pengalaman dia diperbuat di sebuah kilang. Kemudian cerita tentang perjalanan dia dihantar ke kedai. Dia duduk kat kedai apa yang dia nampak dan kemudian ada seorang budak datang kepada dia, tengok dia dan membeli dia. Bawa balik rumah dan kemudian dia menjadi milik abadi kepada budak itu. Ada sebuah kisah tentang pensel. Itu di antara contoh karangan-karangan ringkas di sekolah ya. Tapi sebenarnya karangan-karangan ringkas itu bersifat fiksyen ataupun imajinasi. Sekarang saya boleh kata bahawa rencana juga adalah salah satu di antara genre penulisan yang hampir sama yang ada di bawah karangan. Sifat rencana itu dia sama macam karangan. Ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutupnya dan ada isi yang di antaranya seolah-olah bercerita dan membuka ruang-ruang maklumat baru kepada pembaca. Cuma sifat rencana yang agak berbeza dengan sifat karangan yang kita buat ialah sifat rencana bukanlah satu penulisan kreatif. Ia bukan imajinasi. Okey, kalau aku sebatang pensel tadi dalam bentuk imajinasi, anda menjadi pensel. Anda cerita seolah-olah anda pensel yang bergerak dan hidup. Tetapi kalau anda menulis rencana tentang pensel, ia cerita yang hampir sama. Cuma kaedahnya ini bukan kreatif, ia bukan imajinasi. Jadi sifat rencana tadi akan berubah kepada sifat bukan imajinasi dan lebih bersifat fakta.
Itu sifat rencana. Dia bersifat fakta dan anda kena ceritalah. Macam tadi kalau cerita imajinasi aku sebatang pensel, anda buat cerita, okey aku dilahirkan di sebuah kilang yang sangat besar. Rakan-rakanku yang diperbuat di kilang ini juga berbentuk seperti aku, warnanya sama seperti aku, panjangnya pun sama seperti aku. Jadi anda menggunakan kaedah penceritaan aku sebatang pensel. Sedangkan sifat rencana itu bila anda menulis tentang pensel, anda tidak menggunakan istilah aku dah. Okey, sebatang pensel akan dihasilkan di sebuah kilang yang mana kilang ini mengambil pensel itu mengambil apa tu sumber untuk membuat pensel daripada kayu apa-apa. Ceritalah kayu ke, lepas tu dia punya isi dalam tu kan lead, dalam bahasa Inggeris dia lead, pensel lead dalam tu diambil daripada plumbum ke dan sebagainya. Jadi sifat rencana itu macam awak cerita tadi pasal aku sebatang pensel, cuma sifatnya itu adalah fakta. Itu sifat rencana, tapi karangannya sama. Ada perenggan pendahuluan, kena ada pengenalan dahulu. Beritahu apakah itu pensel. Kemudian bagaimana jadinya pensel. Jadi sifat-sifat rencana ini memang sama seperti sifat esei kerana macam saya kata tadilah dia ada paragraf, isi, ada sorry, pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, walau bagaimanapun mengikut Muhammad Sidin Ahmad Ishaq, rencana lebih tepat didefinisikan sebagai satu gubahan karangan bukan cereka yang mampu memberi tumpuan kepada aspek-aspek khusus. Karangan yang bukan cereka lah, maksudnya bukan imajinasi. Dia tapi dia bersifat karangan yang ia tumpuannya kepada aspek-aspek khusus. Apakah aspek-aspek pensel tadi tu? Kita nak fokus kepada apa? Itu boleh merujuk kepada isi ataupun isu yang cuba dikhususkan di dalam penulisan rencana. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa pula, rencana ni ialah cerita, karangan ataupun kisah. Jadi kalau kita ikut Kamus Dewan Bahasa, bahawa sifat rencana ini memang tidak jauh beza daripada sifat penceritaan ataupun pengarangan ataupun pengisahan. Manakala kita rujuk pula kepada definisi rencana oleh Safian Hussein, rencana kepada esei pendek untuk siaran akhbar ataupun majalah. Okey, rencana itu dia dia khususkan ataupun dia merujuk rencana itu sebagai satu esei pendek. Dan tujuannya ialah untuk disiarkan di akhbar dan juga majalah. Rencana ni. Kalau awak nak terbitkan antologi rencana, tak ada lagi tu. Tak ada orang pernah buat rencana, dia tulis banyak-banyak-banyak, dia kumpul, dia buat buku untuk edisi rencana dia. Tak ada lagi lah. Setakat yang ada ni, kita adalah kebanyakannya lah untuk penerbitan di akhbar ataupun majalah. Jadi memang rencana ni sama macam saya cakap tadi lah, anda boleh menjana pendapatan daripada penulisan rencana. Anda boleh hantar rencana ini kepada majalah-majalah dewan. Majalah-majalah dewan bukan sekadar mengambil puisi atau cerpen daripada penulis. Mereka juga menerima rencana yang ditulis oleh mana-mana penulis. Bayaran rencana tu mungkin dalam RM150 seorang. Itu daripada majalah. Kalau daripada surat khabar pula, ada surat khabar yang membayarnya, ada surat khabar yang tidak membayarnya. Boleh juga tulis di bahagian rencana. Ingat, kalau anda buka surat khabar, anda tengok di bahagian kolumnis ataupun bahagian-bahagian rencana ataupun pandangan pembaca, anda boleh lihat di situ wujudnya ruangan untuk penulis-penulis menulis sebarang rencana yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Kita tak nak rencana yang bersifat out of dated. Basi. Orang kata tak nak rencana basi. Kita nak rencana yang segar. Yang orang kata yang masih panas-panas lagi isu tu. Awak tulis cepat-cepat rencana tentang isu itu dan anda hantar ke majalah, dia akan siar. Sebab kalau tidak ada penulis luar yang menulis rencana sedemikian, mereka mungkin kekurangan sumber untuk diterbitkan. Jadi nak tak nak mereka menggiatkan juga usaha dalam kalangan penulis-penulis di luar sana untuk turut menulis rencana. Okey? Sebagai penulis rencana, kemahiran asas dalam penulisan karangan sudah cukup untuk membolehkan dia menulis sebuah rencana yang baik. Jadi kalau nak kata, "Maaflah puan, saya tak pandai tulis rencana." Saya boleh kata, mana-mana individu yang pergi ke sekolah, yang mengambil subjek
bahasa Melayu, karangan, memang boleh sebenarnya menulis sebuah rencana yang baik. Sebabnya karangan itu adalah orang kata asas kepada penulisan rencana. Walau bagaimanapun dalam penulisan rencana perlu ada maklumat, perlu ada ulasan, huraian atau penceritaan sesuatu yang bersandarkan fakta. Fakta. Itu je yang penting. Kena fakta, dia bukan imajinasi. Jadi kalau awak nak menulis berdasarkan imajinasi, salah, dia jadi salah. Itu bukan lagi sebuah rencana, dia jadi cerpen. Lainlah. Macam tadi kisah aku sebatang pensel dengan kronologi pembuatan pensel. Lainlah. Kronologi pembuatan pensel ni ataupun prosedur pembuatan pensel berbeza dengan kisah aku sebatang pensel. Okey. Um, Fakta-fakta tersebut adalah kadangkala boleh bersumberkan wawancara, pemerhatian, penyelidikan, tinjauan, rujukan. Rujukan ni lebih kepada pembacaan lah. Pembacaan awak. Kalaulah diikutkan, kita sekarang ni sebenarnya duduk dalam sebuah era yang mana semua informasi itu berada di hujung jari kita. Anda nak tahu apa-apa, just scroll sahaja dalam smartphone, boleh je nak tahu tentang isu semasa. Isu hari ni apa, cerita hari ni apa yang terbaru yang rakyat tengah gempar-gemburkan sekarang, yang tengah bising-bising sekarang. Okay, isu terbaru sekarang ni ialah isu ibu bapa um, pening kepala nak hantar anak pergi sekolah. 1 Mac ni ada yang masih takut dengan COVID. Kat Kelantan ni sebenarnya saya dah berlapang dada dah nak hantar anak saya pergi sekolah ni minggu depan ni, insya-Allah. Tetapi tiba-tiba semalam naik 257 ataupun 75 200 lebih kes di Kelantan. Tiba-tiba naik disebabkan perpindahan banduan-banduan dari Terengganu ke penjara Pengkalan Cepa. Dikatakan itu sumbernya lah, wallahualam. Tapi memang laporan mengatakan sedemikian. Jadi saya dah mula kalut ni. Nak hantar anak tak pergi sekolah ni minggu depan ni. Kalau saya hantar anak saya pergi sekolah minggu depan ni, COVID lah pula. Tak ada kaitan dengan pembelian baju ke buku, kita boleh bayar. Semua tu insya-Allah Tuhan permudahkan. Cuma dari segi jangkitan tu lah. Kita takutlah pula dengan 200 naik ke tiba-tiba secara mendadak semalam. Jadi kita itu berdasarkan apa? Pemerhatian. Jadi kalau saya nak menulis rencana tentang apa yang berlaku senario sekarang ni ialah sebuah rencana tentang ketakutan ibu bapa menghantar anak ke sekolah. Boleh. Tulislah sebuah rencana ringkas. Betul, bilakah berakhir ketakutan ini? Contoh tajuk rencana awak. Ceritakan tentang fakta-fakta yang menyebabkan seorang ibu bapa dalam kalangan ibu bapa ni punca mereka menjadi takut. Okey, ada setengah tu daripada penyelidikan. Dia buat research. Okey, kalau macam anda ni pelajar-pelajar SEM 1 lagi tak pelajar sijil mungkin tak ada lagi research tapi bila masuk diploma nanti anda terpaksa buat research. Jangan sia-siakan research awak tu untuk tesis tu. Daripada tesis tu buat rencana. Buat satu rencana, 2, 3 rencana sebab dalam tesis tu dia banyak benda tau dalam tesis tu. Kita mungkin membuat penyelidikan tentang satu perkara. Okey, contohnya lah awak buat penyelidikan ketakutan ibu bapa di Kelantan untuk menghantar anak ke sekolah. Okey, itu tajuk tesis awak. Awak pun tulislah tesis, hantar tesis. Okey, fine, dah dapat. Dah di buku dan dijilidkan. Jangan bagi senyap macam tu. Tulis sebuah rencana. Rencana yang pertama cerita tentang faktor-faktor sahaja, faktor-faktor yang mendorong kepada ketakutan ibu bapa tadi tu. Okey. Rencana yang kedua awak tulis tentang penyelesaian kepada ketakutan tadi tu. Mungkin awak ada dalam pendidikan tu awak pergi tanya beberapa pihak pakar, pakar psikologi ke kan. Mungkin pakar psikologi yang boleh memberikan penyelesaian kepada ketakutan sebab ketakutan ni berdasarkan orang kata psikologi ibu bapa. Kalau psikologi dia tu positif, dia menerima sesuatu itu dengan baik, dia mungkin boleh melepaskan anak dia dengan hati yang reda lah. Tapi kalau macam psikologi ibu bapa ni terlampau macam saya lah, terlampau takut anak-anak kena COVID. Okey, lepas tu saya mikir lagi kalau anak-anak saya kena COVID, lepas tu dia mungkin menjangkitkan COVID ni kepada adik-adik dia, kepada saya dan suami saya. Saya pula datang kerja, saya pula mungkin akan jangkitkan positif COVID tu kepada kawan-kawan saya di tempat kerja. Kawan-kawan saya pula ada
ada anak beranak, ada keluarga. Mereka pula yang akan pergi hantar pada keluarga. Oh, sampai macam tu sekali saya fikir. Itu semua psikologi lah. Jadi bila penyelidikan tadi tu, satu penyelidikan kadang-kala boleh mengeluarkan 5, 6, 7 rencana untuk satu penyelidikan. Sebab bila awak menyelidik, awak bukan selidik baca research awak je ya. Istilah penyelidikan ya, anda melakukan tinjauan literatur literasi yang lama. Maksudnya anda baca buku-buku lama, anda baca research orang lain juga. Anda baca sumber-sumber laporan-laporan daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian tu, anda baca semua tu, itu masuk research. Bukan pergi buat questionnaire saja. Jadi di situ mahalnya research tu. Jadi bila anda dah terbuka kepada semua informasi tu, jangan sia-siakan. Waktu itulah tulislah rencana. Sebab apa majalah dia nak rencana macam tu. Tapi buat menarik lah dalam bentuk karangan tadi. Karangan ni sesuatu yang menarik. Mungkin dari segi tajuk dia tu menjadi tajuk yang menarik. Janganlah pergi, contoh kan anak-anak takut pergi sekolah. Janganlah pergi letak tajuk research awak tu dekat rencana. Memang bunyi akademik lah. Bosan lah tengok tajuk pun dah bosan. Ya, rencana ni kalau boleh bagi satu tajuk yang menarik perhatian orang. Contohnya macam bersalahkah aku menghantar anak ke sekolah? Contohnya macam tu kan. Jadi orang tertanya, apa hal pula rasa bersalah kan? Orang baca rencana awak. Bukan kisah imajinasi tak, tapi anda merujuk kepada faktor-faktor tadilah. Faktor-faktor yang menyebabkan ibu bapa rasa bersalah kalau hantar anak pergi sekolah. Bukan sebab tak hantar anak pergi sekolah, sebab pergi sekolah tu jadi bersalah. Bersalahnya kalau tiba-tiba anak kita pula jadi orang kata punca kepada COVID tu nanti. Jadi itu maksud penyelidikan tadi. Tinjauan pun sama ya. Jadi itu adalah orang kata pembimbing ataupun panduan bagaimana anda menulis rencana tadi tu. Itu basic dia lah. Kena ada basic ni dulu baru boleh tulis rencana. Kalau lah nak tulis rencana atas angin, baca yang orang viralkan, baca status Facebook yang tidak sah, fakta ke tidak, dok baca, dok percaya benda-benda yang tidak sahih, nak tulis rencana, kemungkinan besar rencana tu akan menjadi rencana yang membawa fakta-fakta yang salah lah. Okay, ingat ya, kita berkongsi fakta. Bila berkongsi fakta, pastikan fakta dalam rencana ialah fakta-fakta yang betul. Okay. Tumpuan penulisan rencana adalah kepada suatu tajuk yang khusus dan benar, bukan imajinasi atau rekaan. Khusus dan benar. Itulah tadi pentingnya tu penyelidikan. Orang-orang yang proceed dengan study kan, yang further study ke peringkat PhD ke master ke kan. Kalau awak nanti di peringkat diploma awak further study di peringkat diploma, awak buat tesis, memang selalunya perkara pertama yang ditanya dalam tesis tu ialah apa dia tengok kepada validity tesis tu. Okey, benda ni dah pasti ke tidak? Benda ni adakah ia relevan untuk tempoh yang lebih lama atau dia relevan waktu tu je? Adakah tajuk ni relevan untuk awak awak pegang sebagai fakta dalam penyelidikan awak? Jadi penyelidikan ni dia very orang kata sangat-sangat bagus dijadikan sebagai sumber untuk penulisan rencana. Sebabnya dia mempunyai validity dan validity ni pengesahan. Pengesahan yang sangat tinggilah dari segi hasil penyelidikannya, metodologi penyelidikannya. Sebab tu kita suka kalau ada rencana tu kita buat atas sumber-sumber penyelidikan tadi ya. Okey. Jangan guna imajinasi atau rekaan. Itu yang penting. Kita tengok sikit ciri-ciri rencana. Ciri-ciri rencana yang perlu dikenal pasti, yang pertama, ia bersifat karangan tapi formal lah. Karangan ni maksudnya ada perenggan-perenggan. Perenggan dia rapi, kena ada pendahuluan yang memulainya dan mengakhirinya dengan penutup. Dan menggunakan bahasa baku konvensional dengan struktur terancang. Bahasa baku konvensional maksud dari segi ejaan. Ejaan, huruf besar, huruf kecil, kalau kata nama khas, kata nama umum dibezakan dengan baik, noktah, koma, struktur terancang. Apa isi pertama, apa isi kedua, apa isi ketiga. Dalam isi tu apa isi pentingnya, apa huraiannya, apa contohnya, apa cadangannya, kan? Jadi setiap
pembacaan tu, pembaca bukan sekadar membaca kosong. Dia membaca dengan input, input, input dan input. Jangan awak kata, "Alah, mana ada orang baca rencana zaman ni? Semua orang malas baca rencana." Kalau orang baca pun dia baca cerpen, dia baca sajak je kan. Salahlah kalau kita fikir macam tu. Ada juga orang-orang di luar sana yang memang suka membaca rencana. Mereka adalah peminat rencana. Mereka membeli dewan-dewan yang dewan-dewan pula, bukan kamus, majalah-majalah dewan, yang bersifat majalah rencana. Contohnya Dewan Masyarakat, itu majalah yang penuh dengan rencana. Dewan sastra pun, Dewan Sastra, Dewan Pelita, apa tu, Pelita Bahasa Kosmik. Saya boleh kata 70, 60, 80% daripada isi majalah tersebut adalah rencana. Dan hanya sedikit sahaja yang bersifat kreatif, cerpen dan juga puisi dan sajak. Kebanyakan penulis lebih cenderung untuk penulisan kreatif. Tapi mereka tak nampak bahawa dalam sebuah majalah itu, majoriti penulisan dalam sebuah majalah ialah rencana. Mereka tak nampak. Jadi rencana juga dibayar. Mereka dibayar, tapi saya tak pasti sama ada dibayar tu semahal pembayaran cerpen atau tidak. Saya tak tahulah tu sebab saya tak pernah lagi dibayar untuk rencana panjang. Saya hanya menghantar rencana di surat khabar dikeluarkan Utusan Malaysia tahun 2017, rencana tentang penggunaan bahasa Melayu. Kemudian saya menghantar ke majalah pun bukan rencana, ia adalah laporan program. Laporan program saya dibayar berapa? 100 ke RM50, saya tak ingat. Okey. Jadi untuk rencana saya tak pasti. Nah, cuma kalau anda rajin dengan isu-isu semasa, satu isu semasa anda tulis dalam 4-5 rencana, hantarlah kepada 4-5 majalah, 4-5 surat khabar. Anda bayangkan berapa banyak pendapatan yang anda boleh dapat. Ya. Itulah um, kelebihan penulisan rencana. Cuma fakta tu kena ada. Fakta tu penting, kena banyak membaca. Okey. Yang kedua, tujuan penulisan adalah serius. Kita menulis rencana ini untuk tujuan yang serius, menyampaikan maklumat dan fakta. Ia bukan penulisan yang ringan. Saya boleh kata istilahnya ringan. Ringan ni maksud pembacaan ringan ialah cerpen dan juga sajak, itu mungkin pembacaan yang agak ringan. Sebab di dalamnya mungkin ada unsur fakta. Tetapi unsur imajinasi dan juga deskriptif serta kreativiti itu lebih tinggi berbanding dengan rencana. Rencana memang 80%-nya adalah penulisan fakta. Tiada unsur humor di dalam isi rencana ni. Tidak ada unsur humor itu maksudnya tak kelakar, tidak ada teka-teki ke dalam tu, tidak ada gurindam ke dalam tu, melainkan ia perlu kepada gurindam dan teka-teki tadi. Kalau tak tu ia tidak. Okey. Ia ia bersifat serius untuk merangsang minda pembaca untuk turut sama berfikir. Rencana ni sebenarnya ia mencuba untuk membuka paradigma pembaca, nak rangsang minda tu. Mungkin dari segi buku lah. Kalau baca buku panjang sangat ataupun berat sangatlah nak baca buku teks. Jadi apa yang dibuat oleh setengah-setengah pembaca, mereka tak tengok buku teks. Mereka tak suka beli buku-buku yang mahal-mahal ataupun tebal-tebal. Jadi mereka mencari isu yang sama dalam rencana. Okey, jadi kita berikan bacaan pendek kepada pembaca tetapi penuh dengan orang kata isi-isi yang boleh merangsang minda mereka. Sebab tu perlu fakta betul. Kalau bagi fakta salah, kita bagi ideologi yang salah. Kesian kat pembaca yang membacanya. Okey. Yang ketiga, ia mempunyai dignity. Dignity ni daripada bahasa Inggeris yang bermaksud maruah. Okey. Rencana ni dia ada maruah dia sendiri, ada martabat dia sendiri. Kerana apa? Kerana rencana ni macam saya cakap tadi, ia berdasarkan penyelidikan, berdasarkan intelektual seorang penulis itu. Jadi nilai intelektual tu tinggi. Sebab tu martabat untuk rencana ni sangat tinggi. Kalau awak bijak dalam penulisan rencana, maksudnya nilai intellectuality anda itu sangat tinggi. Okey, sebab apa? Anda memberikan maklumat yang tepat, hujah yang tepat, rujukan yang benar.
Jadi bila orang membaca tu anda menyalurkan intelektual tadi kepada mereka, menyebabkan mereka mampu lebih faham apa isu yang berlaku. Itu maksudnya di situ letaknya martabat sebuah rencana. Kalau awak rasa, oh ada martabatnya ketika menulis rencana, tak nak dah lah tulis cerpen lepas ni, itu terpulang. Martabatnya tadi kenapa tu? Sebabnya nilai intelektual tadi tu. Dia bukan imajinasi, dia menggunakan fakta. Jadi orang yang banyak membaca, jangan buang masa. Apa yang anda baca tu tuliskan dalam bentuk paragraf. Jangan pergi copy paste pula. Jangan copy paste apa yang awak baca. Tak. Dia macam buat research lah. Kita tak boleh copy paste. Tapi kita strukturkan balik ayat. Kita tulis apa yang kita faham. Setiap kali kita ambil daripada mana-mana rujukan. Kita letak nama rujukan di situ sebagai sumber kita. Jadi bila orang baca. Itu yang letaknya martabat tadi. So rencana ini mempunyai dignity. Yang keempat, ciri rencana ialah ukuran kepanjangan yang tertentu. Rencana ni dia tak panjang. Memang tak panjang. Jadi nak tak nak kita kena tengok apa keperluan majalah atau surat khabar tu. Dia selalunya meletakkan, kalau awak tengok surat khabar atau mana-mana majalah, panjang sesuatu rencana itu ditetapkan. Mungkin untuk separuh muka surat dia ataupun penuh muka surat dia. Selalunya dia akan meletakkan kepanjangan rencana. Dia macam cerpen lah. Dia tak panjang pun rencana ni. Kalau awak tanya saya panjang mana? Panjang cerpen. 1,500, 1,000 patah perkataan itu sudah cukup untuk membentuk sebuah rencana. Okey. Dan kita pun tak nak tulis panjang berjela sangat rencana sebab ingat kita bagi fakta dalam rencana, bukan kisah imajinasi. Kisah imajinasi ni awak boleh lagi nak pegang perhatian pembaca tu dengan banyak benda-benda yang menarik tetapi dengan rencana kalau awak duk tulis fakta-fakta awak tulis berjela punya panjang, macam mana pembaca nak fokus? Banyak sangat fakta kan? Itulah ceritanya kebijaksanaan tadi tu. Anda menulis fakta dalam bentuk yang amat menarik. Itu dipanggil rencana ni hampir sama dengan karangan. Karangan itu sifatnya menarik. Rencana itu juga perlu menarik. Walaupun tidak ada unsur humor, ia sebuah penulisan yang serius. Tetapi keindahan pembacaan dalam rencana itu masih lagi ada. Okey. Macam mana tadi? Contohnya macam tadi saya kata bila ada isi tu awak huraikan dengan baik, awak contohkan dengan baik, awak beri saranan dengan baik. Jadi bila ada kesemua sifat-sifat yang ditulis dengan sangat baik dan jelas, itulah yang boleh memegang perhatian pembaca ketika mereka membaca. Okey. Yang keempat, jelas dan tepat. Hmm. Penulisan rencana ini perlu jelas dan perlu tepat. Tidak melerit-lerit. Tak adaklah cakap menulis tu melerit-lerit-lerit-lerit. Duk bagi bahasa berbunga-bunga, bahasa berkias-kias. Boleh nak bagi. Kadang-kadang ada penulis rencana yang rasa dia nak bagi sebab nak jaga perhatian pembaca ya. Jadi dia letakkan peribahasa, dia letakkan kata-kata sastera sikit sebanyak dalam tu. Dia letakkan sikit sebanyak ayat-ayat yang menarik dalam tu, berbunga-bunga sikit dalam tu. Tetapi jangan sampai melerit-lerit. Sebab kita hendak semua pembaca boleh faham rencana itu dengan sekali pembacaan. Cukup sekali dia baca, dia dah faham. Dan juga dia mendapat input yang sangat berkesan kepada minda dia. Idea dan hujah adalah berturutan dan bertautan. Okey, yang penting kena pandailah bahasa Melayu ni, awak kena tahu penggunaan kata hubung. Contohnya, oleh sebab itu, oleh yang demikian, walau bagaimanapun, namun begitu. Jadi kena pandai guna kata hubung, kena pandai guna adjektif, kena pandai guna kata kerja. Kena pandai guna semua benda tu dengan baik. Sebabnya itu yang boleh memberikan orang kata flow, aliran pembacaan yang sangat-sangat menarik dan juga lancar kepada pembaca. Yang keenam, penulisan rencana ialah menyampaikan maklumat. Memang menyampaikan maklumat. Bila kita tulis tu, kita kena ingat bahawa tujuan penulisan rencana, saya bukan nak kongsi cerita dengan orang.
Saya nak kongsi fakta. Saya nak kongsi maklumat dengan orang. Kalau awak buat research pun macam tu. Ia nak berkongsi maklumat yang terbaru, penemuan terbaru, hasil terbaru. Itu sebenarnya research. Dan bila anda tukar kepada rencana tadi, anda memberi maklumat baru kepada pembaca melalui research anda. Mungkin research dulu-dulu jumpa macam A lah, A hasil mereka. Tapi bila anda buat research baru, hasil anda ialah B. Tiba-tiba jadi B. Situ anda buat lagi research, tengok-tengok ada C pula. Contohnya lah. Jadi benda-benda baru ni kalau anda tak kongsi dengan pembaca, anda tak kongsi ke dalam bentuk rencana, rugi. Okey, contoh pasal COVID. Mula-mula dulu kita ada coronavirus kita tahu. Coronavirus 19. Kemudian kan kita dengar rencana baru pula. Coronavirus itu telah mengalami evolusi. Dia telah terevolusi menjadi virus lain pula. Lepas tu kita dengar pula ada pula perkara baru tentang COVID ni. Dulu boleh berjangkit melalui sentuhan sahaja. Tiba-tiba orang buat research boleh tahu pula boleh berjangkit melalui airborne. Orang kata udara. Pula dah. Daripada mana mereka menyampaikan semua hasil penyelidikan mereka? Melalui rencana lah. Mereka tulis rencana. Dapat hasil research, buat rencana. Hasil research, buat rencana. Sebab kita nak sampaikan maklumat. Okey, jadi untuk menyampaikan maklumat, kita boleh menggunakan kaedah persoalan 5W1H. Iaitu what, siapa, who. What apa, who siapa, tolong betulkan nanti nota nanti what itu apa who siapa, when bila, where di mana, why kenapa dan how bagaimana. Jadi 5W1H, 5W1H ini ialah satu bentuk kaedah yang digunakan untuk proses penulisan maklumat. Siapa yang terlibat dalam rencana awak tu? Isu lah, terlibat dengan isu. Okey. Apa sebenarnya isu itu? Bila isu itu berlaku? Di mana isu itu mempengaruhi? Okey. Kenapa isu itu menjadi sebuah isu? Bagaimana isu itu ditangani? Bagaimana isu itu berlaku? Bagaimana isu itu sedang ditambah baik ke ataupun isu itu diselesaikan ke? Okey. Jadi bila kita menjawab 5W1H, pembaca mempunyai maklumat yang lengkap. Kalau kita sekadar menjawab what, kita beritahu apa isu, itu saja. Kita tak cakap tentang 4 lagi W dan kita tak cakap tentang 1 H. Bagaimana pembaca nak dapat maklumat yang tepat? Itulah bila awak dapat berita, nak beritahu lah ni, sifat orang berfikiran kritis lah kalau anda nak mengelakkan menjadi mangsa yang suka memviral kepada orang lain. Baca sesuatu berita yang diviralkan, cuba tanya diri sendirilah. Jangan tanya berita tu, dia tak boleh cakap dengan awak. Awak baca diri sendiri. Okay, what is the issue yang mereka viralkan? Okay, tengok ada isu tak? Ada. Siapa yang terlibat dengan isu tu? Okay, itu yang pertama. Ataupun siapa yang viralkan isu tu? Kalau awak tengok isu tu ialah sebuah laporan. Laporan dari siapa? Kalau isu tu ditulis oleh orang kebanyakan, siapa orang kebanyakan tu? Mangsa ke? Ataupun sekadar orang duduk kedai kopi ke? Kalau dah who pun orang duduk kedai kopi bukan mangsa ataupun bukan orang yang pakar, berhentilah baca. Dia sampai kat who tu. Kalau kat situ pun dah tak boleh jawab dengan baik ataupun kita dah tahu bahawa yang viralkan tu bukan orang yang boleh dipercayai, tak payah baca. Okey, sebab itulah orang viral sekarang bijak Mereka nak tipu orang, mereka letak siapa who tu. Berapa banyak dah fake viral yang menggunakan nama DG Nur Hisham. Datuk Nur Hisham kita di Kementerian Kesihatan. Ramai orang nak viralkan tentang perkara bohong atau auta tentang COVID-19. Jadi dia guna nama Dr. Nur Hisham. Selalu dinafikan oleh pihak kementerian. Dia tahulah, dia tahu viral tu dia mereka nafikan. Jadi orang dah pandai dah sekarang. Dia tahu bahawa orang sekarang kalau nak tahu viral ni betul atau tidak, first tanya what and then tanya who. Okay, kalau who tu boleh percaya, boleh teruskan. When? Bila viral tu sebenarnya isu tu diviralkan? Ada setengah-setengah orang dia tengok isu tu berlaku hari ni, tapi ada laporan akhbar 2 tahun lepas. Macam isu halal
Isu halal Starbucks, isu halal um, apa entah lagi yang daripada JAKIM lah ni. Kadang-kadang orang baru baru viral sekarang. Benda tu dah berlaku 4-5 tahun lepas. JAKIM pun dah jawab dah bahawa isu Starbucks ni sebenarnya memang halal. Dia bukan orang kata macam-macam kan pasal Starbucks tu, tapi JAKIM dah membetulkan. Tapi orang bawa juga isu tu. Jadi bila when tu awak tengok, oh isu 8 tahun lepas ni, berhenti baca. Tak payah proceed. Okey, benda tu dah basi. Jadi when tu kena ada. Ini penulisan rencana ni. Dia kena tahu bila. Kalau isu masih panas, isu betul sekarang ni masih tengah berlaku, proceed baca. Where? Di mana? Di mana isu tu berlaku? Okey. Kalau isu tu berlaku di Malaysia, benda tu rational lah untuk kita ambil tahu kan. Sikit sebanyak. Atau berlaku dalam kalangan orang-orang Islam. Contohnya kita duduk Malaysia, dia duduk kat Palestin. Bolehlah ambil tahu. Itu orang-orang kita. Okey, saudara-saudara kita di sana. Jadi where tu di mana? Kalau benda tu berlaku di outer space ke, di planet Zuhal ke planet Marikh, tak payah ambil kira lah. Kan? Tak ada kaitan dengan kita duduk kat Malaysia ni. Duduk kat bumi ni kan. Ada orang nak buat viral saja je dia nak buat viral kan. Okay, why? Kenapa? Kenapa jangan tanya kenapa isu berlaku? Tanya kepada saya kenapa saya nak baca atau kenapa saya nak viralkan. Kenapa saya nak viral benda ni? Okay, kenapa untuk isu tu mungkin dia beritahu dah kenapa isu itu berlaku dan sebagainya. Tapi yang penting kita lah bila kita nak viral. Kenapa kita nak viralkan benda ni? Kalau perlu, ya saya perlu viralkan sebab saya adalah pegawai kesihatan dari Kementerian Kesihatan. Saya viralkan. Tak ada masalah. Tapi saya bukan orang kesihatan, saya tak tahu pun rencana tu betul ke tidak, laporan tu betul ke tidak, kenapa saya nak kena viralkan? Oh, saya kena selamatkan orang-orang yang saya sayang. Jadi saya viralkan kepada kawan-kawan saya. Okey, terpulang. Cuma yang depan tadi tu tolong pastikan dahulu. Okey, dan how, bagaimana? Okay, bagaimana ni maksudnya bagaimana isu itu dikupas lah. Okay. Itu penyampaian maklumat tujuan rencana. Yang ketujuh, bersifat ulasan subjektif. Kebanyakan rencana ada pandangan atau perasaan penulis yang ingin dikongsi. Okey, beza rencana dengan buku teks. Tadi beza rencana dengan penulisan kreatif. Penulisan kreatif dia imajinasi, rencana dia fakta. Okay, apa pula beza rencana dengan buku teks? Buku teks pun fakta semua tu. Apa beza rencana dengan laporan research? Laporan research pun fakta tu. Okay, bezanya ialah rencana dia bersifat subjektif, dia bukan bersifat objektif. Buku teks dengan laporan research tadi bersifat objektif. Ianya adalah fakta, fakta, fakta dan fakta. Tetapi rencana, ia boleh merupakan pandangan atau perasaan penulis yang nak dikongsi bersama pembaca melalui fakta tadi. Dapat dapat satu fakta, kita buat ulasan. Ulasan terhadap fakta. Okey, fakta menunjukkan bahawa tiba-tiba Kelantan naik semalam COVID kepada 200 lebih daripada puluh-puluh sebelum ni. Okey, itu fakta. Jadi kita masuk ke dalam rencana, apa perasaan kita sebagai ibu bapa? Awak nak membuat rencana itu dari pandangan ibu bapa. Jadi buatlah pandangan ibu bapa terhadap fakta tersebut. Pandangan itu boleh daripada penulis atau boleh awak ambil daripada awak pergi interview ibu bapa. Interview sekolah, interview anak-anak kecil kita daripada fakta tadi. Jadi dia bersifat ulasan subjektif tetapi masih lagi subjektif yang berdasarkan fakta. Bukan subjektif berdasarkan imajinasi. Dia ada subjektif imajinasi. Okey. Jadi kat sini nak tak nak perjalanan tu masih lagi duduk dalam landasan fakta. Okey. Yang ke-8, tiada had tempoh tarikan. Ruang dan tempoh tarikan untuk pembaca memberikan respons adalah tidak terhad. Okey, maksudnya kita kalau boleh rencana tu biar up to date. Bukan rencana basi. Kita tak nak rencana yang bersifat imbasan sahaja. Kita tak nak. Kita tak nak imbasan sahaja yang bersifat basi. Orang dah tak cerita dah pasal pasal belajar. Contohnya lah pasal sekarang ni kan dulu belajar guna chalk and blackboard dulu kan.
Lepas tu tukar kepada marker and whiteboard. Okey. Kemudian tukar kepada pembelajaran melalui slides. Sekarang ni dah tukar kepada PDPR melalui online. Okey. Kalau nak buat kronologi comel lah. Kalau nak buat kronologi dalam rencana. Tetapi kalau rencana awak tu duk cerita pasal pembelajaran kapur dan papan hitam, dah kira basi lah. Orang sekarang ada anak kecil kita yang tak kenal kapur. Anak saya tu mujur pergi sekolah dia kenal kapur. Kalau tak tu adik dia tu yang pergi sekolah dia pergi sekolah tadika tak jumpa kapur. Dekat tadika guna marker dengan whiteboard. Adik dia tu punyalah orang kata macam jumpa benda baru bila saya beli kapur kat rumah. Okay, jadi orang kata bila benda tu sebenarnya benda lama, kita baru nak cerita. Tapi kalau ia relevan tak ada masalah. Kalau ia bersifat bersifat satu penemuan terbaru ke ataupun bersifat satu yang kembali trending ke, boleh. Okay. Contohnya mungkin chalk and blackboard tu menjadi trend semula. Trend popular semula di dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Tak ada masalah, buatlah rencana tu. Asalkan ianya tengah hangat pada ketika rencana itu disiarkan. Bukan ketika ditulis awak tulis hari ni, awak hantar 8 tahun akan datang. Basi lah. Tapi kalau awak tulis hari ni, awak hantar esok, diterbitkan atau disiarkan minggu depan. Rencana tu masih belum basi. Okey, bagus. Sebab tu bila nak menulis rencana, kita kena alert, kita kena menjadi seorang yang sangat-sangat peka 5-6 bulan ke hadapan. Okay. Contohnya kita di bulan 2 kan, sekarang kan bulan Februari. Apa yang berlaku di bulan 3? Bulan 3 mungkin tak ada apa-apa yang berlaku. Atau mungkin Ramadan. Ramadan dah nak dekat kan, berapa bulan lagi kan. Okey, tulis rencana tentang Ramadan ataupun tentang ibadat berpuasa ataupun amalan-amalan ketika berpuasa. Tulis hari ni. Tulis hari ni, esok hantar kepada majalah atau surat khabar. InsyaAllah pada bulan Ramadan nanti rencana awak akan disiarkan. Itu caranya. Sebabnya bila editor dapat, tengok. Wah, cerita ni pasal Ramadan lah. Okey, kita simpan dulu. Nanti Ramadan kita siarkan. Jadi dia dah ada plan. Itu sebenarnya taktik penulisan. Sama je dengan penulisan puisi dan juga cerpen. Kalau cerpen awak tu berkaitan dengan bulan Ramadan. Tulis hari ni cerpen, esok hantar kepada Dewan Sastera. Nanti Ramadan, Dewan Sastera pilih cerpen Ramadan awak tu dalam penerbitan dia. Okey, tengok satu lagi bulan. Cerita pasal Syawal pula. Okey, tulis rencana tentang amalan-amalan ketika bulan Syawal ke ataupun amalan menyambut hari raya dalam tempoh PKP ataupun hari raya dalam COVID. Jadi tulis. Itu dikatakan tiada had tempoh tarikan. Tulis hari ni untuk 3 bulan akan datang. Jadi maksudnya penulis rencana ni dia kena tengok isu yang akan datang. Atau isu yang sekarang ni boleh. Cuma pastikan hantar terus. Kita tak nak isu yang awak tulis hari ni, habis hari ni, lepas tu tak relevan dah ataupun dah basi dah esok. Kita tak nak. Kita nak kalau boleh isu tu panas hari ni, awak tulis tengah-tengah panas tu dia keluar. Itu yang kita nak sangat dengan penulis rencana ya. Saya pun sebenarnya masih belum lagi menulis sebarang rencana yang macam tadilah yang saya kata pada awak ni. Cuma saya masih lagi orang kata merangkak-rangkak lagi lah sebab banyak benda untuk menulis rencana ni. Ia bukan macam menulis imajinasi kita tak. Ia perlukan pembacaan, ia perlukan pemahaman. Kita tak boleh nak copy paste anda baca sebarang research, anda baca rencana orang lain, anda ambil fakta, kita boleh copy paste fakta tu untuk menulis rencana. Kita kena ulas balik supaya apa yang kita kongsi dengan pembaca adalah lahir daripada ayat-ayat kita ataupun lahir daripada intellectuality kita sendiri, bukan daripada orang lain yang kita ciplak ataupun kita copy daripada pihak lain. Okey, itu tiada had tempoh tarikan nombor 8. Nombor yang ke-9 cirinya ialah struktur penulisan yang logik. Logik tu penting logik. Logik ni maksudnya masuk akal dan juga rasional. Okey, keterangan, jadual, data, peta dan sebagainya seperti mana yang dinyatakan penulis rencana menjadi bukti sahih dan juga bukti boleh percaya. Kalau anda perlu letak jadual, perlu letak peta ke, perlu letak data ke, letaklah.
Itu adalah sebenarnya yang menjadi bukti bahawa penulisan rencana anda itu sah. Orang boleh percaya. Okey, cuma bagaimana anda olah supaya menarik itu terpulang pada pengolahan anda. Tapi kena ada asas logik di dalamnya. So jangan sampai jangan sampai kita gagal memberikan um, bukti kepada apa yang kita katakan dalam penulisan rencana kita. Contohnya kita cakap statistik yang menghidapi COVID di Kelantan sejak daripada bulan 6 lah, 6 bulan 6 tahun lepas sehingga pada bulan Februari tahun ni. Itu semua adalah statistik. Jadi letaklah statistik tu dalam bentuk jadual ataupun bentuk graf. Terpulanglah. Jadi masukkan dalam penulisan rencana. InsyaAllah ia menjadi bukti kepada kesahihan penulisan awak tu. Dan yang terakhir ialah pembicaraan adalah berbatas. Perkara yang dikupas oleh sebuah rencana adalah berdasarkan skop yang dipilih sahaja. Berbataslah kalau awak tulis pasal isu tu, kupas isu tu sahaja. Kita tak nak rencana ni terlampau banyak fakta yang berbeza. Kalau kita buat cerita pasal kebimbangan ibu bapa menghantar anak ke sekolah tu, disebabkan COVID, jadi kita kupas isu tu hanya kepada tajuk itu sahaja. Jangan pergi tulis pasal tajuk lain pula. Pergi masuk pula cerita pasal PDPR online lah, cerita pasal beli gadget lah, habis duit beli gadget untuk anak-anak lah. Tak ada masuk. Kita mungkin masuk itu secara tidak langsung. Tetapi jangan sampai ia mengganggu isu utama yang dikupas. Okey, itu 10 ciri rencana yang perlu kita ambil berat, ya. Kemudian ada 3 bentuk rencana yang boleh dirujuk, iaitu pertama rencana berbentuk ilmiah, yang kedua separa ilmiah, yang ketiga berbentuk popular. Okey, rencana ilmiah ditulis oleh pakar dalam bidang. Okey, betul-betul bersandarkan penyelidikan diri sendiri atau orang lain, fakta dan huraian dibuktikan. Ini rencana yang saya kata penemuan terbaru tadi. Ilmiah, penemuan terbaru. Buat research tentang COVID terbaru yang dijumpai, virus itu mengalami mutasi dan juga boleh menjangkiti manusia walaupun tidak ada sentuhan yang berlaku. Contohlah itu penemuan penyelidikan, awak masukkan dalam sebuah rencana yang betul-betul ilmiah, yang tidak ada unsur ringan, yang semuanya fakta, rujukan, isi, penyelidikan, analisis semua dalam tu. Itu rencana. Tapi dalam bentuk pendek. Itu ilmiah. Separa ilmiah ialah tiada kajian diperlukan sebagai rujukan. Kita tak perlu berdasarkan rujukan separa ilmiah. Sama ada setengah tu kita ambil penyelidikan sikit, kita ambil dari buku teks sikit, kita ambil dari wawancara sikit, itu berbentuk separa ilmiah. Okey. Tapi data tu masih ada. Walaupun tak ada kajian tapi data tu ada. Data tu mungkin bukan daripada kajian. Data tu mungkin daripada sumber laporan tahunan organisasi, laporan tahunan keuangan, kementerian, contohnya kan. Jadi elemen-elemen itu yang membantu memberikan input yang sahih. Itu separa ilmiah. Okey. Dan yang ketiga bersifat popular. Rencana popular ni ia ringan, berkaitan dengan isu semasa dan menjadi bahan bacaan harian. Yang ini yang banyak dalam majalah lah. Dalam majalah dan gaya bahasa tu dia ringkas, mudah difahami. Even kalau orang kata orang-orang lama baca pun, orang-orang yang bukan bidang dia baca pun dia faham. Ini popular. Jadi kalaulah saya orang Kementerian Kesihatan, kalau saya nak menulis sebuah rencana yang bersifat popular, saya kena pastikan ayat-ayat saya tu orang yang bukan kesihatan pun boleh faham. Anak-anak sekolah rendah pun boleh faham. Jadi itu sifat rencana popular ni. Kita nak kalau boleh penulisan rencana popular ni yang kita buat dalam kalangan penulis kreatif ni lah. Mereka yang tulis cerpen, tulis puisi ni kalau nak tulis rencana popular. Gunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami oleh pembaca. Bila dia baca tu, senangnya faham. Cerita pasal coronavirus tetapi coronavirus dalam bentuk bacaan ringan. Itu rencana.
Okey, 3 bentuk rencana ya. Okey, saya ada contoh rencana kat sini tapi saya buat dalam bentuk format lah. Ni contoh format rencana. Sekejap. Okey. Untuk format rencana ini ada pendahuluan, ada isi-isi penting. Okey. Okey, ada pendahuluan, ada isi-isi penting dan juga penutup. Di atas ini ada tajuk rencana dan juga sini ada nama penulis rencana. Okey, tengok bagaimana paragraf dibuka di sini. Okey, adanya perenggan di setiap isi kita kena ada perenggan. Isi penting ni kalau tanya saya, Puan, kena berapa banyak isi penting? Awak ada berapa banyak isi awak nak kupas? Paling minimum 3 isi lah. Paling minimum. Ada setengah-setengah penulis mereka disebabkan menulis untuk sebuah majalah. Jadi paragraf dia tu banyak. Satu isi kadang-kadang ada dalam beberapa paragraf. Sebab dia buat satu paragraf ni, satu perenggan ni untuk satu huraian. Satu paragraf ni contoh kepada huraian tadi. Paragraf yang ketiga pula ialah saranan kepada paragraf isi tadi. Jadi ada setengah penulis menulis begitu. Sebab bila masuk dalam surat khabar tu kadang-kadang orang tak suka baca paragraf panjang-panjang. Mereka suka baca paragraf pendek-pendek. Okey. Jadi isi penting terpulang kepada penulis berapa banyak isi yang awak nak kupas. Tetapi kena tajuknya tu kena fokus kepada isu utama lah. Bukan berfokus kepada tajuk ya. Ia berfokus kepada isu awak. Isu COVID besar. Kita fokuskan kepada isu kebimbangan ibu bapa. Itu isu kecil terhadap COVID yang besar. Jangan buat tajuk COVID besar sangat, buatlah tajuk kebimbangan ibu bapa. Itu contoh ya. Contoh penulisan rencana. Okey. Ada sebarang soalan nak tanya saya, Aisyah, Rawadah? Tak ada, Madam. Tak ada. Baik. Okey, kalau tidak ada sebarang soalan nak tanya saya pun sebenarnya rasa penjelasan rencana ini adalah macam saya cakap tadi mula-mula, ia memang tidak jauh beza daripada penulisan karangan biasa. Apa yang anda kena betul-betul fokus ialah fakta, fakta dan fakta beserta dengan huraian yang menarik. Huraian ni kena menarik. Kalau faktanya itu adalah fakta yang berbentuk statement, huraian tu kena sangat-sangat menarik beserta dengan contoh yang sangat menarik dan mudah difahami. Kita mungkin tak boleh lari daripada fakta yang sangat rigid ya. Contohnya macam fakta bahawa COVID ni boleh menjangkiti orang lain melalui sentuhan. Itu fakta. Huraian kita macam mana? Huraiannya ialah apabila kita menyentuh orang dari kulit ke kulit boleh menyalurkan ataupun memindahkan virus kepada orang lain. Lepas tu contoh tu menarik. Contoh itu selalunya orang akan terpegang dengan contoh. Contohnya Rawadah pergi ke Pasar Raya KB Mall dan tiba-tiba berlaku kontak dengan seseorang yang tidak dikenali dan bersentuh kulit dengannya tanpa disedari. Rawadah tidak menyedari perkara ini. Kemudian Rawadah pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Rawadah menaiki bas. Dan di dalam bas pula Rawadah mengalami satu lagi kontak dengan orang yang tidak dikenali dan memindahkan virus tersebut kepada orang lain. Jadi penjelasan itu anda gunakan dengan penjelasan yang sangat menarik, orang pun faham. Oh, cerita pergi KB Mall, balik KB Mall naik bas. Siapa yang tak pernah buat? Semua orang selalu buat kan. Jadi bila kita bagi sesuatu yang contoh tu dia sangat sangat subjektif. Di contoh itulah terletaknya subjektif tadi. Mungkin fakta itu bersifat objektif tetapi contoh dan huraian bersifat subjektif. Okey. Baiklah, masih lagi jelas tak ada sebarang soalan Jelas, Madam. Okey. Kalau jelas, saya ingatkan sekali lagi kehadiran anda tu borang link saya ada letak sebelah ni. Tolong klik dekat link dahulu, nanti dia akan masuk dia punya window. Nanti awak isi. Pastikan menghantar cerpen anda di penghujung sekali pada hari Khamis. Yang dah hantar terima kasih. Markah pun telah saya berikan beserta dengan komen. Tahniah.
Saya nak tanya, Aisyah tulis sendiri ya cerpen tu? Ha. Ya, yeah. Memanglah saya di penghujung cerita tu saya ambil tisu lah. Memang saya ambil tisu di penghujung cerita tu, terutamanya waktu part dia buat persembahan atas pentas tu. Saya keluarkan tisu, ada bergenang air mata juga. Okey, baguslah. Maksudnya awak berjaya untuk bermain dengan ayat awak tu. Saya nak mencadangkan kalau Aisyah kan, kalau Aisyah buat sendiri, memang betul-betul buat sendiri, boleh Aisyah hantar cerpen tu dalam bentuk Word kepada saya. Nanti saya bagi email saya kejap lagi dalam grup. Aisyah hantar dalam bentuk Word, dan juga nanti saya akan hantar satu template untuk Aisyah tulis biodata. Biodata ringkas. Saya bercadang nak hantar cerita tu ke surat khabar ataupun majalah. Terpulanglah Aisyah nak hantar ke surat khabar ke nak hantar ke majalah. Saya boleh tolong buat untuk kali pertama. Okey. Kalau nak hantar ke Dewan Dewan Sastra mungkin tak digalak-galak, boleh hantar ke Tunas Cipta. Tunas Cipta insya-Allah mereka suka kepada anak-anak muda ataupun dewan apa ya? Yang untuk remaja ni. Saya kena tengok balik. Okey, Aisyah hantar Microsoft Word sebab saya nak membetulkan ada beberapa kesalahan tanda baca dan perkataan tu. Saya akan betulkan dan kemudian nanti saya bagi template ke awak, awak isi ambil data awak, saya boleh tolong hantarkan. InsyaAllah ya Aisyah ya. Boleh ya? Terima kasih, Madam. Okey, sama-sama. Baiklah, Rawadah, jangan lupa hantar dan buat cerpen yang baik. Kalau betul cantik juga cerpen awak tu, saya tak teragak-agak untuk menghantarnya kepada pihak penerbit. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih sebab hadir kelas hari ini. Jangan lupa isi kehadiran anda. Kita jumpa esok untuk pembentangan anda. Saya tak sabar-sabar nak tengok pembentangan anda. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah pukul 9 ya, tepat pukul 9. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Kita sama-sama belajar ya. Okey, jaga diri baik-baik. Covid masih ada di luar sana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri ya.